تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي
شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjul Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjul Husnul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qallahu ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni yang berbahagia Ustaz Ahmad Husam, Datuk bersama dengan kita, Datuk Badarudin bersama dengan kita tuan-tuan pada malam ni, dan minggu lepas atas sikit keuzuran ada beberapa perkara yang timbul yang mendesak, beliau tidak dapat menyertai kita pada minggu depan, tapi pada minggu ni dan minggu depan insya-Allah beliau akan bersama dengan kita tuan-tuan dan puan. Pada minggu ni tuan-tuan, tajuk yang kita bincang ni tajuk yang sudah biasa tuan-tuan dengar. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita nak tengok satu perspektif, satu sudut pandang yang lain. Mungkin bila saya tengok tuan-tuan dan puan, bila Ustaz Ahmad Usam mengulas ni, saya nampak tuan-tuan dan puan, ulasan-ulasan dia membawa satu sudut pandang yang jarang kita dengar dan sebagainya. Jarang tuan-tuan, telinga kita lah, paling tidaknya telinga saya jarang mendengarnya. Dan inilah yang menariknya tuan-tuan dan puan. Memanglah secara tradisinya biasalah kita dengar ulasan-ulasan, kita dengar daripada asatizah di mana juga tuan-tuan dan puan, ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang dibacakan itu diulas. Tetapi bagi Ustaz Ahmad Usam, saya nampak penjurusannya agak berbeza sikit. Fokusnya agak berbeza sikit. Dan lebih kepada kedudukan sekarang ni tuan-tuan. Dia lebih meletakkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar,
Apa yang kita ulas itu diletakkan kepada persekitaran sekarang ini. Sekarang ni tuan-tuan dan puan. Apa bendanya ayat ini dengan persekitaran sekarang ini? Apa benda ayat ini dengan kedudukan sekarang ini? Apa benda ayat ini dengan pelakon-pelakon manusia zaman sekarang ni, zaman lah ni, zaman kita ni tuan-tuan dan puan. Itulah yang menariknya. Maknanya dalam lain perkataan tuan-tuan apa yang dibincangkan itu situational. Apa yang dibincangkan itu ialah community relevant. Apa yang dibincangkan itu ialah kehidupan, the life relevan kepada kehidupan kita. Ini yang pentingnya. Yang saya rasa inilah premiumnya yang kita bawa Ustaz Ahmad Usam bersama dengan kita pada malam-malam yang lepas, minggu-minggu yang lepas dan minggu ini dan minggu yang akan datang insya-Allah. Jadi kali ini tuan-tuan kita nak bincang satu tajuk, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, kamu hendaklah tuan-tuan menjaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan jadi kita harap perbincangan pada malam ni tuan-tuan jangan lupa tuan-tuan like and share terlebih dulu, like and share. Tuan-tuan dan puan Ustaz Ahmad Usam adalah merupakan di antara ustaz yang ratingnya saya tengok antara yang tertinggi lah tuan-tuan. Ratingnya antara yang tertinggi. Tuan-tuan tengok nanti macam mana dia berhujah, macam mana intonasinya, macam mana paparannya, macam mana suaranya, macam mana ulasannya. Agaknya berbeza dengan yang biasa kita dengar, yang secara konvensional yang kita dengar itu insya-Allah. Jadi Assalamualaikum Ustaz, apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Macam mana Ustaz? Macam cuaca di sini, cuaca ni nampaknya dah beberapa hari tidak hujan Ustaz. Dan panas, cuaca panas. Di Kok Diang ni, di bumi Kok Diang ni petang tadi baru hujan agak lebat. Oh alhamdulillah. Maknanya rumput-rumput yang dah menghala-hala kuning tu dah mula-mula dapat sikitlah kata orang siraman air untuk menghijaukan balik insya-Allah. Ya betul. Ustaz, malam ni Ustaz kita nak cerita tentang tajuk kita yang kita pun dah sebut-sebut minggu-minggu yang lepas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Agaknya sebagai permulaan, para penonton jangan lupa minta anak-anak kita, ini berkaitan dengan tuan-tuan, berkaitan dengan saya. Terutamanya berkaitan dengan saya, mungkin tidak banyak berkaitan dengan tuan-tuan, berkaitan dengan saya. Mari kita rapat tuan-tuan. Tentukan yang pakai laptop, yang pakai PC, tuan-tuan yang pakai handphone. Eloklah kita bersama-sama dalam keluarga. Pandang memandang di antara kita bila Ustaz menyentuh perkara nanti, kalau ada berkaitan dengan kita, berkaitan dengan anak kita, berkaitan dengan ibu dan ayah, tuan-tuan dan puan kita pandang memandang. Pandang memandang yang ada artinya di antara kita insya-Allah. Saya harap tuan-tuan dan puan minta adik, minta abang, minta kakak, tuan-tuan sekarang like and share pada kawan-kawan, sahabat-sahabat sekerja, sahabat-sahabat sekampung, sahabat-sahabat setaman dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan insya-Allah supaya mereka ramai-ramai malam ini menyaksikan Ustaz Ahmad Usam, Datuk Badarudin. Tuan-tuan dan puan, silakan Ustaz untuk berikan mukaddimah di atas tajuk qu anfusakum wa ahlikum nara ni. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadan al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa'u amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hormati Ayahanda Datuk Dr. Hassan Ali Hafizahullah Ta'ala selaku tuan rumah kita pada malam ini, juga penganjur utama bersama dengan Yayasan Kebajikan Sabha. Rakan-rakan media di belakang tadbir yang menjayakan live ini, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, maklum-maklum, paklong-paklong, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang yang bersama-sama di dalam live pada malam ini, mudah-mudahan doa saya kepada Allah agar Allah Ta'ala memilih saya, memilih kita bersama untuk berada di dalam
satu kelompok yang dirahmati oleh Allah, yang diberkati oleh Allah, yang diampuni segala dosa mereka ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini tergolong dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada minggu lepas saya mohon maaf banyak-banyak di akhir minit-minit yang last saya tidak dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dalam live. Minggu lepas saya tengok malam tersebut dijayakan oleh Ayahanda secara keseorangan. Agak sedih jugalah tengok. Selalu tiap-tiap minggu kita bersama. Malam tersebut Ayahanda kita secara keseorangan. Alhamdulillah malam ni dapat sama-sama boleh menatap wajah Ayahanda. Bila tengok Ayahanda duduk di sana tu, saya rasa jealous. Tengok kiri kanan tu ada bunga cantik. Saya tengok saya punya tempat tak ada bunga. Mungkin boleh hadiah kot lepas ni. Untuk live kita seterusnya bunga-bunga tu. Selalu duduk tengok penuh dengan bunga kiri kanan. Alhamdulillah. Sebagaimana keindahannya bunga tersebut, mudah-mudahan Allah Ta'ala indah pertemuan kita pada malam ni. InsyaAllah. 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 Jadi tajuk kita malam ni, kita nak kupas sebuah ayat Al-Quran menerusi surah Tahrim ayat yang ke-6. Saya sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh, tuan-tuan, kita cuba tengok bagaimana ulama-ulama tafsir cuba membawa kita ini di dalam bahtera tafsiran mereka untuk kita memahami ayat Allah. Suka saya nak mulakan begini, Datuk. Ya, Allah Subhanahu wa taala ini sangat sayang kepada kita ni hamba dia. Seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam juga sayang kepada kita. Tidak dapat dinafikan, kata ulama, kasih sayang Nabi kepada umat dia itu melebihi kasih dan sayangnya umat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak dapat dinafikan, tuan-tuan. Tanya soalan yang pertama saya nak bagi malam ni, tanya soalan pertama dalam diri kita, di antara baginda sallallahu alaihi wasallam sayang kepada kita dengan kita sayang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana lebih tinggi? Saya rasa bila tuan-tuan boleh tanya soalan itu dalam diri tuan-tuan, dan tuan-tuan juga perlu mencari jawapan untuk menjawab soalan tersebut. Nabi sayang kepada kita dengan kita sayang kepada Nabi, yang mana lebih? Tuan-tuan, kita sayang kepada Nabi di bibir saja, di lidah saja, di mulut saja, tetapi tidak diterjemahkan, tidak ditafsirkan dengan perbuatan kita. Sayang kepada Nabi, hari ini berapa kali kita berselawat kepada Nabi? Sayang kepada Nabi, hari ini berapa ramai di kalangan kita ini yang menegakkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, saya bagi satu contoh, Datuk, bagaimana sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia. Saya ambil satu contoh. Kalau nak cerita kita hari ini mungkin orang tak nampak. Kita bagi bagaimana peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Waktu Nabi nak keluar daripada rumah dia, waktu Nabi nak keluar daripada Mekah, Nabi tak keluar dulu. Arahan Allah untuk Nabi hijrah, Nabi tak pergi dulu. Kalau saya hari ini Datuk duduk di Mekah dengan orang nak bunuh, dengan orang nak katuk, dengan orang nak penggal kepala, dapat arahan saya akan habaq kepada umat. Hampa duduk di Mekah, bagi aku pergi dulu. Tapi Nabi tidak. Nabi suruh umat pergi dulu. Datang sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak bersama dengan kami untuk pergi ke Yathrib? Kenapa kamu suruh kami pergi dulu? Kamu tinggal di Mekah. Lalu jawapan Nabi yang mengejutkan kita pada dia, wahai sahabat, yang dicari oleh puak-puak kufar musyrik di Mekah ini adalah aku. Yang musuh cari adalah aku. Yang musuh nak penggal kepala itu adalah aku. Yang musuh nak bunuh itu adalah aku, bukan kamu. Kalau aku bersama dengan kamu, mungkin akan ada masalah di dalam perjalanan dan juga di Yathrib. Kamu pergi dulu, selamatkan diri kamu dulu, biar aku yang menerima risikonya di Mekah. Ini pemimpin, Datuk. Pemimpin, ciri pemimpin yang baginda sallallahu alaihi wasallam cuba tunjuk, yang Nabi cuba tunjuk dan Nabi nak contohkan kepada kita. Pemimpin itu mengutamakan keselamatan dan kepentingan orang yang dipimpinnya lebih daripada kepentingan dan keselamatan dirinya sendiri. Ini pemimpin. Pemimpin yang Nabi tunjuk, Nabi mengutamakan keselamatan, Nabi mengutamakan kepentingan rakyat yang dia pimpin, umat yang dia pimpin, lebih daripada keselamatan dan kepentingan dirinya.
sayangnya Nabi kepada umat, sayangnya Allah kepada hamba disebut di dalam kitab Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Bagaimana bila membicarakan tentang ayat-ayat Al-Quran, dikatakan sayangnya Allah, Allah berikan peringatan demi peringatan, nasihat demi nasihat, cadangan demi cadangan kepada hambanya. Allah tidak bagi buta macam tu je. Antara yang Allah Ta'ala sayang kepada kita ini, bagaimana disebut di dalam surah At-Tahrim yang Datuk bacakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Ayat yang panjang kita ambil untuk perbahasan kita malam ni. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada bakaran api neraka Allah yang menjadi bahan bakarnya adalah kayu pembakarnya adalah manusia-manusia ini. Dalam kitab Tafsir Al-Baydawi, dihuraikan bahawa kepentingan Allah Subhanahu, betapa pentingnya arahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu menyelamatkan itu besar. Hari ini Datuk, peringatan yang kita duk terima di telinga kita hari ini dalam sosial media, dalam bibir-bibir yang dikeluar dalam ucapan dan sebagainya, jarang dah kita dengar dalam situasi hari ini, selamatkan diri kamu daripada bakaran api neraka. Yang duk dengar, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada dijangkiti COVID-19, virus COVID-19. Kalau COVID-19 kita pergi ambil vaksin dah tu. InsyaAllah saya 1 hari bulan ni lengkap second dose. Datuk dah ambil ke belum lagi vaksin Datuk? Dah apa? First dose, baru first dose Ustaz. Second dose belum lagi. 20 hari bulan second dose. Kita kalut hari ni Datuk, kalut. Orang tanya saya hari tu, Ustaz nak ambil Pfizer ke, Sinovac ke, AstraZeneca? Saya jawab mudah, hayat acak pun hamba cucuk lah, janji tak lekat COVID sudah kat diri aku. Betapa takutnya kita. Tapi dengan neraka kita dah ambil vaksin Datuk. Neraka kita dah buat persiapan ke tuan-tuan? Hari ni yang kita buat persiapan, tambah duduk di Selangor ni, macam-macam varian yang datang ni Datuk, kita pun tambah saya ni pula bukan macam Datuk lidah orang putih. Orang kata, Ustaz macam mana kami duk tengok live Ustaz dengan Datuk Asadi ni seronok, satu slang Kedah, yang satu slang orang putih. Saya kata biar-biarlah, janji hamba faham sudah. Ustaz slang Kedah pial, yang Datuk ni lagi keluar orang putih pula. Saya pun bini duk pesan, abang, apalah 2-3 perkataan orang putih, bagi keluar juga sikit-sikit, barulah nampak level tu tak jauh sangat. Walaupun tak standing dengan Dr. Hazali, tapi jangan jauh sangat. Saya kata aku pun tak reti. Tadi dia baru ajak tadi. Malam ni dia suruh buat keluar. Actually dia kata. Bagi keluar juga sekali. Nak pergi sama. Jadi varian ni macam-macam kita duk tengok ni. Yang mask, face mask tak cukup 1 lapis. Dia suruh buat 2 lapis. Tak cukup dia suruh pakai face shield dan sebagainya. Sebab apa dia? Nak menyelamatkan kita daripada dijangkiti virus COVID-19. Tetapi berapa ramai peringatan yang hari ini kita dengar untuk menyelamatkan kita daripada bakaran, sambaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Taala mengajar kita supaya berdoa, minta, jangan jemu. Dalam konsep doa ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu yang diajar oleh Allah, yang diajar oleh Nabi, yang diajar oleh para alim ulama tentang kita dengan Allah ni macam mana? Kena banyak berdoa. Kena banyak meminta. Bukan meminta banyak. Ini silap kita. Kita diajar untuk banyak meminta. Bukan meminta banyak. Hari ini kita meminta banyak, bukan banyak meminta. Jarang minta, tapi sekali minta panjang. Yang ni. Islam ajar kita kena banyak meminta. Antaranya Allah suruh kita minta apa dia? Wa qina azaban nar. Doa yang kita dah baca, Rabbana atina fid dunya, akhirnya wa qina azaban nar. Lepas sembahyang diajar Allahumma ajirna minan nar. Allah. Dalam Al-Quran Allah Taala ajar kita benda ni. Dalam sabdaan Nabi Rasulullah ajar kita benda ni. Dalam penulisan ulama dididik kita tentang benda ni. Tetapi hari ini Datuk, Nabi kata kalau 3 kali kita minta kepada Allah,
berdoa untuk dijauhkan daripada neraka. Neraka minta kepada Allah untuk jauhkan orang ni daripada masuk kepada dia. Ada kita minta hari ni, wa qina azaban nar, berapa kali? Wa qina azaban nar. Lepas sembahyang nak doa pun beralih kanan beralih kiri hilang. Beralih kanan beralih kiri hilang. Doa pun berkira Datuk, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah menjamin saya, amin. Selesai. Macam mana Allah Taala nak bagi? Dia samakan doa tu dengan order dekat kedai nasi kandar. Kedai mamak. Macam biasa. Sebab itu Datuk, saya nak tutup mukadimah ini. Satunya apa dia? Islam ajar, Allah ajar kepada kita, mulakan selamatkan diri kita dulu daripada api neraka. Ibda' binafsik. Mula dengan diri kita dulu. Yang kedua, ahli keluarga kita. Bila sebut tentang ini, kita kena tengok, bila baca ayat Al-Quran, kita tengok tafsiran ulama. Saya ambil dalam kitab tafsir Al-Baydawi, bagaimana dibawa satu kata-kata daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Talib menjelaskan tentang ayat ini. Apa yang Allah Ta'ala nak daripada ayat ini? Sayyidina Ali kata, Allah Ta'ala minta kita untuk mendidik diri kita dan ahli keluarga kita dengan perbuatan yang baik dan saleh. Dua. Apa yang Allah Ta'ala nak minta daripada qu anfusakum wa ahlikum nara? Yang pertama Allah Ta'ala nak minta, didik diri kamu. Yang kedua, didik diri keluarga kamu. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan melakukan perbuatan-perbuatan yang saleh. Jelas dalam Al-Quran, pagi-pagi Jumaat kita baca, Inna hadainahu sabil, imma syakiran wa imma kafura. Allah tunjuk jalan yang jelas kepada kita atas muka bumi ni. Yang mana jalan yang benar, yang mana jalan yang salah. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jalan mana yang kamu nak ambil, silakan pilih. Sama ada jalan yang baik ataupun jalan yang seleweng. Untuk mukaddimah, saya tangguhkan di sini dulu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tuan-tuan, mukaddimah tadi menyorot daripada awal kasihnya Allah kepada kita. Tuan-tuan, bayang kasihnya Allah kepada kita. Apa yang tuan-tuan tak ada? Apa yang saya tak ada? Yang kita tak ada pun kita ada. Yang kita tak ada pun kita ada. Yang kita tak perlu pun Allah beri kepada kita. Saudara-saudara, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Inilah tuan-tuan kasihnya Allah kepada kita. Tak ada batasan kasihnya Allah. Dan Nabi pula tuan-tuan, kasihnya Nabi kepada umat. Sayangnya Nabi kepada umat. Masya Allah tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW dalam tahajudnya dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sujudnya yang berjam-jam itu. Bila bangun, banjir tempat sujudnya dengan air mata baginda. Yang didengar oleh Aisyah di antara-antaranya. Sedu-sedan Nabi itu. Yang didengarnya ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Saudara, anak kita telah disebutkannya, diri kita telah disebutkannya, orang kampung kita telah disebutkannya, orang Malaysia telah disebutkannya, satu dunia telah disebutkannya. Daripada 1400 tahun dulu sampailah umat tuan-tuan akhir zaman nanti, semuanya sudah ada dalam lingkupan, cakupan kasih sayang Rasulullah SAW. Persoalannya Ustaz, persoalannya. Ya. Macam mana kita nak letakkan kasih sayang ni? Saya nak baca satu ayat lagi Ustaz. Ustaz komen ayat ni insya-Allah ya. Daripada surah Ali Imran ayat yang ke-38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, apa kata Nabi Zakaria? Ya Tuhanku, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Zuriat keturunan yang baik. Dan kemudian sesungguhnya engkau sentiasa mendengar, menerima doa permohonan ini. Para penonton di mata sekalian, ya, doa Nabi Zakaria ini tuan-tuan relevan kepada kita dan relevan kepada semua orang. Allah sayang kita, Nabi sayang kita tuan-tuan dan puan. Macam mana pula kita nak masukkan kasih sayang itu? Nak melahirkan anak, mendidik. Ustaz tadi sebut, didik, mendidik. Didik anak, didikan yang terbaik, formula yang terbaik. Tuan-tuan dan puan, menggunakan approach yang terbaik, pendekatan yang terbaik. Tidak lain dan tidak bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, Ustaz, macam mana kita nak reconcile? Macam mana kita nak satukan antara sayang Allah, sayang Rasul, dengan didikan anak ini supaya anak-anak daripada awal-awal lagi sudah terdetik di hatinya. Aku sayang Allah, aku sayang Rasul. Macam mana Ustaz? Baik Datuk. Sama komen tentang doa tu ataupun ayat tu Datuk.
Saya terbaca dalam kitab ataupun buku karangan sama ada Dr. Harudin atau Datuk Ismail Kamus. Doa ni kalau boleh kita baca setiap pagi 3 kali. Kalau anak-anak kita yang sedang membesar, hembuskan ataupun orang Kedah kata embuih dekat ubun-ubun dia. Untuk jadikan anak ni anak yang dengar cakap mak bapak. Tuan-tuan boleh ambil doa tadi, baca 3 kali, tuan-tuan pergi embuih. Kalau suami yang ketegak degil, embuih tang kepala dia juga. Mau kita embuih doa tu pun dia duk ketegak juga, ambil kayu 3 katuk pergi tengah belakang. Jalan terus hang tuan ni insya-Allah. Jadi dia tu. Doa Nabi Zakaria alaihi salam dengan doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam antara doa yang dirakam oleh Allah di dalam Al-Quran. Bila saya sebut antara, maknanya banyak lagi doa-doa, tetapi antaranya itu dirakamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, menjurus kepada zuriat yang saleh juga. Menjurus kepada nak jadi benih dan bakal yang terbaik juga. Tuan-tuan, anak yang saleh ini di antara aset yang disebut oleh ulama yang diimpikan oleh setiap orang yang hidup di atas muka bumi ini. Sama ada yang Islam ataupun yang non-Muslim. Sama ada yang Melayu, Cina, India, Arab, orang putih dan sebagainya. Setiap daripada kita inginkan pasangan hidup. Bila kita dapat pasangan hidup, setiap daripada kita mengimpikan untuk ada anak-anak. Orang Melayu ni bila tak menikah, dia tanya hang bila nak nikah. Yang ni soalan orang Melayu, Datuk. Saya menikah umur 24 sebab meluat duk dengar orang duk tanya. Bila lagi kita pun menikah. Ingatkan habis dah soalan. Bila dah berkahwin, Datuk, dia tanya pula yang kedua. Bila hang nak dapat anak? Dah lekat ke tak lagi? Bila dapat anak? Dia tanya pula bila nak tambah. Soalan tak pernah habis-habis. Bila berkahwin, nak anak. Anak ni pula tuan-tuan, semua di kalangan kita nak anak ni anak yang saleh. Zuriat yang saleh. Sama ada dia Islam ataupun tidak, bila tanya anak dia nak anak tu baik. Jadi tuan-tuan, anak yang baik ini menjadi impian orang yang mendirikan rumah tangga. Baik, persoalannya sekarang ni tuan-tuan, kita nak dapat anak yang baik. Kita nak anak kita itu baik. Kena tanya diri kita dulu, pendidikan yang kita bagi ke anak tu menjuruskan anak itu ke arah kebaikan ataupun tidak. Ini yang kita nak. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Kita ini menjadi pemimpin dan setiap pemimpin Allah Taala akan tanya bagaimana dengan kepimpinan kamu. Umat ataupun keluarga yang kamu pimpin itu nak jadi macam mana? Kita ni tuan-tuan. Sebab itu nak jadi orang anak yang soleh ini tuan-tuan. Nabi SAW dah terbiah kita. Nabi SAW dah ajar kepada kita. Sebab itu kita nak cari uswatun hasanah ini. Contoh yang terbaik ini ada pada diri Rasulullah. Insan kamil, insan yang sempurna. Kenapa yang saya katakan begitu? Kerana ada Nabi dan Rasul, kita boleh ambil contoh daripada mereka setengah contoh dan kita tidak boleh ambil setengah contoh yang lain. Contoh saya bagi Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kita nak ambil tentang pendidikan keluarga itu mungkin kita rasa berat. Tetapi Rasulullah anak ni je apa? Ustaz, saya nak jadi seorang ahli perniagaan yang berjaya. Tengok Rasulullah. Masalah kita Datuk, kita ditanam dalam kepala kita, Nabi ni susah, Nabi ni miskin, Nabi ni tak senang. Kita tak pernah cerita kepada umat yang Rasulullah ni seorang jutawan, pernah menjadi jutawan. Seorang ahli perniagaan yang berjaya. Bagaimana marketing yang Rasulullah buat. Bagaimana Rasulullah mengurus tadbirkan perniagaan. Kita nak jadi seorang bapa yang terbaik. Cuba tengok Nabi ajar kita macam mana. Nabi kata didik anak kamu dengan 3 cara pendidikan. Nak jadikan anak kamu minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Nak jadikan anak kamu zuriyah yang saleh. Seperti doa Nabi Allah Zakaria alaihi salam tadi ni. Nabi kata yang pertama, hubbu nabiyikum. Ajak anak kamu cintakan kepada Rasul. Anak kita hari ini tuan-tuan ada 4 orang dalam rumah, tak pergi mana PKP, pergi buka pintu yang pertama. Tanya anak kita yang sulung. Abang, kakak, cuba kamu sebut nama Rasulullah. Muhammad bin Abdullah bin
Abdul Muttalib. Kita kena sikit Abdul Muttalib ke Abu Talib? Dia kata mak dia tanya abah, dia tanya itu pening. Selesai tinggal dia. Tanya dia isteri Nabi ada berapa, tanya dia kehidupan Nabi macam mana, tanya anak kedua, tanya 4 orang anak bila tanya fail. Nak ayah tanya 4 orang anak tentang Rasulullah, nak suruh cerita pasal Nabi, fail dia tu. Anak 4 orang ni pula tanya, mak, abah, duk tanya kami nak tanya pula. Cuba bagi tahu nama Rasulullah penuh. Mak ayah pun tak boleh jawab. Fail juga mak ayah ni pun. Allah. Jadi kalau ibu dan ayah yang fail nak mencerita, bukan lagi nak suruh tanamkan kecintaan kepada Nabi, nak cerita pasal Rasulullah pun fail. Macam mana anak-anak nak dapat perasaan tu tuan-tuan? Macam mana anak-anak nak boleh jadi golongan yang mencintai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hari ini yang kita kata ni, kita nak mengurus keluarga. Nabi kata hubbu nabiyikum. Lepas tu cintakan kepada ahli keluarga Nabi. Hari ini kita nak letak anak kita nama pun kita tak tengok dah. Hari ini dia nak suruh letak nama Ali bin Abi Talib. Kita kata boleh tak letak nama Muhammad Ali? Dia kata tak boleh ustaz, macam peninju tu lah. Kita kata letak nama Muhammad Umar. Dia kata tak apa, nak moden ustaz. Lepas tu orang nak letak nama apa? Dia pergi ambil nama mana pun Datuk. Lepas tu mai tanya kita makna. Pening kita. Letak nama anak Andrena Capella. Kita pening. Masa dia nak letak, dia tak tanya kita. Betullah ni dia baru sedar Islam lepas kuliah maghrib, dia mai tanya kita, nak tanya lagi ustaz, makna anak saya nama dia. Kita tanya nak Pak Long nama apa? Andrena Capella. Kata Pak Long pergi kutip mana nama ni, dia kata dulu ni ustaz minat pelakon Mexico ni, ada makna tak? Dia kata ada. Makna Andrena Capella tu pada ustaz? Saya kata mak ngampak dia tak kata wahala. Tu makna dia. Hang letak nama anak, sampai orang nak letak makna. Oi, kacau dah tu. Kita nak suruh letak nama Islam tu pun, nama ahli keluarga tu pun tak ada dah. Macam mana kita? Sebab tu saya katakan, pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kita selalu sebut dah, kita nak melahirkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ada orang kampung bila kita sebut perkataan ni, Datuk, dia pergi silap faham. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dia kata tu, saya duk minta nak nikah 3, dia pun tak bagi ustaz. Kita kata kok mana pula nak nikah 3? Dia kata tu, sakinah, mawaddah dengan rahmah. Dia kata, 3 bini bukan macam tu. Ada pula saya tanya di Kulim satu Pak Long. Bila kita ceramah, kita tanya Pak Long, apa dia makna sakinah, mawaddah, warahmah? Dia kata balik kok dia dah masuk ke rumah. Dia kata kok tu pula dia pun tak faham. Dia pun tak faham. Kita nak melahirkan sakinah, mawaddah. Yang ni kita boleh bicara nantilah Datuk dalam episod yang lain. Keluarga ni macam mana kita nak bentuk? Lepas tu Nabi kata ajak pula anak kamu wa tilawatil Quran. Nak jadikan anak tu zuriat yang saleh. Zuriat yang saleh itu macam mana? Kamu kena didik anak kamu itu dengan bacaan Al-Quran. Datuk, saya nak perbesarkan sedikit skop perbincangan kita, Datuk. Bila sebut wa ahlikum nara, saya tertarik bagaimana ulama tafsir membawa antaranya dalam, kalau tak silap saya pernah baca dalam kitab tafsir Al-Marari, dia kata tentang keluarga itu dia bahagi kepada 3, Datuk. Yang pertama, keluarga kita sebagai satu skop yang kecil, kita sebagai mak dan ayah dan keluarga. Yang kedua, ahli kerabat kita. Yang ketiga, keluarga itu siapa dia? Seakidah dengan kita. Allah. Tugas setiap umat Islam itu besar. Apa dia tugas umat Islam itu? Yang pertama, menyelamatkan diri dia, anak bini dia, kaum kerabat dia, seakidah dengan dia daripada bakaran api neraka. Ini yang dikatakan dakwah, Datuk. Ini yang dikatakan dakwah. Dakwah itu bukan nanti jadi penceramah. Dakwah itu bukan sekadar kita nak jadi ustaz. Tetapi dakwah itu amar ma'ruf nahi munkar. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Hari ini kita kata, hari ini bila kita bicara tentang keluarga seakidah. Keluarga seakidah itu macam mana tentang kita nak himpun pun payah umat Islam ni. Kita cuba tengok bagaimana Nabi mendidik umat dia macam mana tuan-tuan. Dengan rukun dan damai. Hari ini kita, umat Islam itu macam mana? Sebab tu saya minta kita ni Datuk, jangan jadi seperti daun kering. Umat Islam hari ini jangan jadi seperti daun kering. Apa dia daun kering?
mudah dikutip, sukar diikat, senang dibakar. Itu daun kering. Saya ulang balik. Jangan jadi seperti daun kering. Mudah dikutip, senang mudah dikutip, mudah diikat, senang dibakar. Mudah dikutip, sukar diikat, mudah dibakar. Mudah dikutip, sukar diikat, senang dibakar. Nak kumpulkan orang Islam hari ini, Datuk, senang. Tetapi nak ikat dengan penyatuan itu sukar. Nak dibakar itu mudah. Sebab itu Nabi ajar kepada kita bagaimana rukun dan damai dulu. Jangan jadi macam daun kering. Kita nak melahirkan zuriat yang saleh ini, tuan-tuan. Dia mesti kena ada satu bentuk kekeluargaan yang baik. Hari ini Datuk cuba tengok dalam kita nak Datuk hidup tahun 47 sama dengan ayah saya. Datuk membesar mungkin tahun 50-an. Datuk ada anak zaman dulu. Datuk ada cucu hari ini. Beza 3 generasi ini dibesarkan Datuk. Saya umur 31 dibesarkan dulu. Lain. Hari ini saya ada anak nak dibesarkan lain. Sebab apa Datuk? Sebab kekeluargaan dalam masyarakat itu tak seperti dulu. Sebab tu kita nak bicarakan malam ni dan pusingan seterusnya. Bagaimana kita nak menghidupkan kekeluargaan Islam yang menyentuh konsep masyarakat yang disebut sebagai masyarakat itu keluarga kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, tuan-tuan. Tadi jangan seperti macam daun kering, tuan-tuan dan puan. Mudah dikutip, sukar diikat, mudah dibakar. Mudah dikutip, sukar diikat, mudah dibakar. Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan renung. Saya renung kan tadi. Bila Ustaz sebut tu, saya dah renung dah daun-daun yang gugur dekat rumah kita, ataupun yang kecil, yang besar. Nak kutip mudah. Sapu-sapu kutip. Tapi nak ikat tuan-tuan satu persatu. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang rapuh, ada yang kuat, dan berbagai-bagai je. Bukan senang nak ikat. Tali macam mana nak ikat, tuan-tuan? Satu-satu nak ikat macam mana? Tapi nak dibakar, inilah dia alat pembakaran, combustionnya, sistem combustionnya yang paling mudah sekali. Kita bakarlah sampah-sampah kita, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Apa kalau dinatijahkan kepada apa? Kepada manusia, kepada anak-anak yang Ustaz sebut di akhir tadi, tuan-tuan dan puan. Persoalannya jatuh kepada kita sekarang ni. Nak anak kita macam daun kering, tuan-tuan dan puan ya. Tapi saya nak bagi tahu Ustaz, sebelum ni insya-Allah nanti Ustaz ulas yang Ustaz nak ulas tadi, hujung Ustaz cerita tadi. Ulas, tuan-tuan, memang ni hadis ni biasa sangat kita dengar. Saya dengar daripada kecil-kecil sampai muda sampai tua dah dengar hadis ini. Maknanya tiap-tiap bayi yang dilahirkan itu sebagai satu kain putih, fitrah, dilahirkan fitrah. Ibu bapaknya lah yang bertanggungjawab menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Masya Allah, tuan-tuan. Tak ada ke elemen Majusi, kita tak apa nak tahu, itu dah agama lama, tuan-tuan dan puan ya. Tapi tak ada ke elemen-elemen keyahudian dalam kehidupan kita? Tak ada ke elemen kenasranian dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan? Kadang-kadang itu lebih menonjol daripada elemen keislaman. Ini yang sudah Ustaz sebutkan tadi. Sebab, tuan-tuan dan puan, apa pun anak mestilah dididik atas nama Islam. Mak bapak terdidik dengan Islam. Apa pun tuan-tuan pendidikannya, mestilah menetapkan bahawa Allah dan Rasulnya itu puncaknya. Mak dan ayah yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Dan tuan-tuan pun sebutkan tadi di antara pendidikannya tidak lain solatnya, Al-Qurannya tadi. Tilawatul Quran, pembacaan Al-Quran, menghafaz Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Itulah di antaranya. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita pergi dekat situ, saya nak sebutkan sikit, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Di Yayasan Sabah ni, kita ada satu unit, tuan-tuan. Kita ada satu unit namanya unit usrah, unit keluarga sakinah. Maknanya, tuan-tuan, unit ini, kalau misalnya tuan-tuan ada masalah dalam keluarga untuk menerapkan Islam, ada masalah dalam keluarga untuk menyuntik suasana Islam dalam keluarga, anak kita nak mudah bangun pagi, anak kita nak mudah bersubuh bersama dengan kita, mudah nak ditegakkan sembahyang berjamaah dalam rumah kita, mudah nak didengarkan bilik sana baca Quran, bilik sini baca Quran, yang hampir dengan dapur itu baca Quran, di ruang tamu baca Quran. Tuan-tuan, baca Quran. Pagi, malam kita dengar bacaan Al-Quran itu. Tuan-tuan dan puan, dan mudah anak-anak kita. Tuan-tuan nak dididik sangat mudah. Mendengar cakap anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita selalu, tuan-tuan, menanyakan hal-hal mengenai agama kepada kita. Kalau kita tak faham, kepada ustaz-ustaz dan sebagainya. Dekatkan mereka kepada masjid. Dekatkan mereka kepada surau. Dekatkan mereka kepada ustaz-ustaz. Dekatkan mereka kepada orang alim. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah.
Saya terbaca tuan-tuan dan puan dah lama juga, tapi ni tuan-tuan kita ni Allah bagi kita ruang tuan-tuan untuk mendapatkan pahala sangat-sangat mudah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berada di Mekah, memandang Kaabah itu sudah menjadi satu pahala. Kalau tuan-tuan balik di rumah tuan-tuan dan puan, memandang mazhab Al-Quran, memandang mazhab Al-Quran itu sudah merupakan pahala kepada kita. Memandang wajah ibu bapa itu pahala kepada kita. Bahkan memandang lautan itu pahala. Dan memandang wajah orang alim, pahala tuan-tuan dan puan. Masya Allah. Jadi apa yang saya nak sebut tuan-tuan jadi kita dalam unit yang kita panggil unit keluarga Sakinah, kita nak bantu keluarga. Tuan-tuan kontak kita. Kontak saya terus tuan-tuan, kontak saya terus. Kita ada ustaz dan ustazah yang sama-sama dengan kita, insya-Allah kita bincang macam mana caranya. Secara hikmah, cara yang paling baik tuan-tuan. Wal mau'izah dan wajadilhum billati hiya ahsan, itu tuan-tuan puan kita laksanakan bersama dengan anak isteri tuan-tuan dan puan. Call kita, tuan-tuan call kita. Tuan-tuan menghadapi masalah yang Ustaz sebut tadi. Apa yang Ustaz sebut tadi itu checklist. Dosa ada checklist tuan-tuan, checklist kepada kita. Satu persatu checklist. Anak boleh baca Quran tak? Anak sembahyang tak? Anak mudah bangun pagi tak? Anak bersama dengan kita sembahyang tak? Anak tuan-tuan semuanya tu. Itu dosa ada checklist yang Ustaz menyebutkan tadi, yang saya fikir insya-Allah Yayasan Sabah kita ada unit kat sini tuan-tuan dan puan untuk bantu kita bersama-sama insya-Allah untuk mengendalikan program insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang kedua tuan-tuan dan puan kita punya sijil wakaf. Sijil wakaf tunai, sijil wakaf tunai RM10, RM50 dan RM100. Saya harap tuan-tuan dan puan inilah dia yang nak dibangunkan komplek Anjung Husnul Khatimah. Inilah sijilnya, inilah wakafnya, inilah infaknya, inilah sumbangannya tuan-tuan dan puan insya-Allah. Tuan-tuan dapatkan, saya harap tuan-tuan dapatkan tuan-tuan. Dan kita sangat-sangat berterima kasih kalau ada di antara tuan-tuan yang menjadi wakil kepada kita. Kita akan postkan tuan-tuan buku-buku yang RM10 itu ada 50 keping, buku yang RM50 pun ada 50 keping, buku yang RM100 pun ada 50 keping. Taburkan kepada anak isteri, taburkan penjiran tetangga. Inilah tuan-tuan, inilah usaha sikit. Inilah usaha untuk agama. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, kau tolonglah agama Allah, nescaya Allah akan menolong kamu, menegakkan kebenaran kamu, mengukuhkan kedudukan kamu dan menolong kamu insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, yang ketiga, tuan-tuan dan puan insya-Allah saya harap kita punya webinar. Jangan lupa webinar 2 tuan-tuan. Webinar 2 pada 28 hari bulan 8 ni. 28 hari bulan 8, exactly another month. Exactly another 30 days tuan-tuan dan puan. Kita akan mengadakan webinar yang kedua free. Free tuan-tuan. Apa tajuk webinar yang kedua? Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Marilah tuan-tuan kita bersama-sama. Dan akhirnya kita punya Telegram. Tuan-tuan dan puan, ayah kepada Ustaz Ahmad Usam, tuan-tuan dan puan, yang berbahagia Syekh Datuk Badruddin, sahabat saya, teman saya, tuan-tuan dan puan, telah menjadi salah seorang ahlinya. Dan terlalu banyak ulama-ulama yang masuk menjadi join kita punya Telegram. Begitu juga profesional-profesional tuan-tuan yang cintakan kepada agama masuk dalam Telegram, join Telegram kita. Tuan-tuan pergi downloadkan Telegram dalam telefon, lepas itu pergilah kepada linknya. Linknya ialah Anjung Husnul Khatimah. Mari kita tuan-tuan, mari kita bersama-sama kita padukan tenaga kekuatan umat ini untuk kita tuan-tuan memertabatkan Islam. Untuk kita meletakkan Islam ke mercunya. Supaya persekitaran kita hidup sampai mati. Persekitarannya ialah persekitaran agama, persekitaran Islam insya-Allah. Ustaz tadi tuan-tuan, Ustaz macam mana caranya Ustaz? Ustaz sebut di ujungnya tadi tuan-tuan, ujungnya. Apa yang perlu kita lakukan untuk isteri, untuk keluarga, untuk yang lebih besar, untuk masyarakat, untuk anak, untuk keluarga, untuk masyarakat yang lebih besar, untuk umat untuk menentukan insya-Allah anak-anak kita tidak terjerumus dalam lubang-lubang liang-liang Yahudi, Nasara dan Majusi. Sila Ustaz. Baik Datuk. Sebelum tu kita dah 50 minit dah Datuk, sedap tak sedap kita dah bersiaran. 50 minit, kalau sejam bermakna kita ada lebih kurang dalam 10 minit lagi. Jadi saya nak minta extend kalau boleh paling lewat kita cuba berhenti dalam 1 jam 15 minit malam ni. Boleh Datuk no? Sila Ustaz. Sila. Datuk, saya tertarik dengan hadis yang Datuk bacakan tadi ni. Yang Datuk kata daripada kecil sampai besar Datuk dah dengar, dan hadis itu juga hadis yang popular di kalangan orang Melayu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dia lahir dalam keadaan fitrah. Lahir dalam keadaan fitrah. Mak bapak lah yang nak mencoraknya sama ada menjadi golongan Yahudi,
golongan Nasrani, golongan Majusi. Maknanya Nabi habaq apa dia? Nabi bagi tahu kepada kita apa dia? Anak ni macam kain putih, mak bapak yang akan corak apa corak yang nak dicorakkan ke atas kain tersebut. Dan syaitan, iblis dah berjanji dah dulu ni Datuk. Ketika mana dia diusir daripada syurga. Apa sumpah iblis? Kerana Adamlah aku diusir daripada syurga. Kerana dialah aku dulu dalam syurga sonok-sonok. Kerana dialah aku diusir daripada syurga. Ni sebab dia tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam AS. Kerana Adamlah aku dilaknat oleh Allah. Dan sumpah iblis apa dia? Aku akan mengganggu, menghasut, menyesatkan Adam dan keturunan anak keturunan Adam itu. Daripada mana? Daripada depan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri, kata iblis. Ini aku akan sesatkan. Direkam dalam Al-Quran. Iblis bersumpah, berikrar akan mengganggu, menghasut anak keturunan Adam, tuan-tuan. Daripada depan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri. Dua jalan yang iblis tidak sebut. Dua jalan yang iblis sebut yang dia tidak akan ganggu. Dua jalan. Iaitu jalan atas dan jalan bawah. Yang lain dia sebut itu. Rupanya ulama ni dia punya teliti Al-Quran, dia nak tafsir sampai halif macam ni pun dia sebut. Aku akan kacau mereka daripada jalan depan. Aku akan ganggu mereka daripada jalan belakang. Aku akan ganggu mereka daripada jalan kanan. Aku akan ganggu mereka daripada jalan kiri. Dua jalan yang tidak diganggu. Jalan atas dan jalan bawah. Ulama sebut, kenapa jalan atas dan jalan bawah yang tidak dapat diganggu oleh syaitan? Jalan atas Datuk, orang yang senantiasa bermunajat kepada Allah, syaitan tak dapat ganggu. Allahu Akbar, masya-Allah. Insan yang senantiasa menadah tangannya kepada Allah, syaitan tidak dapat ganggu. Yang bawah, jalan bawah tak dapat ganggu. Apa dia? Orang yang selalu sujud kepada Allah, syaitan tidak akan ganggu. Ini saja dua daerah yang bebas daripada gangguan syaitan. Kena jadikan anak kita ni duduk dalam daerah ini. Daerah yang senantiasa bermunajat, daerah yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Datuk, bila sebut macam ni, saya teringat satu ayat Al-Quran, Datuk. Dalam surah At-Taubah ayat 60. Mungkin kita dapat ambil ayat ni juga malam ni untuk kita bahas, untuk kita ambil. At-Taubah 60. Allah Subhanahu wa taala menceritakan suatu bangsa yang paling banyak ditimpa ujian oleh Allah adalah Bani Israel. Ini Allah Ta'ala sebut. Ayat tu agak panjang, saya ringkaskan untuk kita ambil malam ni. Bangsa yang paling banyak Allah Ta'ala timpakan ujian kepada mereka, bala kepada mereka adalah kaum Bani Israel. Kenapa mereka ini ditimpa ujian oleh Allah, ditimpa bala oleh Allah ni yang cukup banyak di antara bangsa nak? Kerana 5 benda yang mereka selalu buat dalam hidup mereka. Allah Ta'ala sebut 5 kerja, 5 perbuatan, 5 jenis perbuatan ini, tabiat ini yang mereka selalu buat. Yang pertama, apa dia bangsa ini buat, Datuk? Kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka ini mengingkari ayat-ayat Allah. Tuan-tuan, Bani Israel dilaknat oleh Allah. Bani Israel ditimpa pujian oleh Allah. Bani Israel dibalak oleh Allah. Kenapa dia? Yang pertama, kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka ini golongan yang mengingkari ayat Allah. Allah kata A, mereka kata B. Allah kata B, mereka kata C. Allah kata C, mereka kata D. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Mereka membunuh nabi mereka dengan jalan yang tidak benar. Hari ini bangsa Melayu juga ambil sikap ni, Datuk. Umat Islam juga ambil sikap ni. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Kita tidak bunuh Nabi. Zaman kita dah tak ada Nabi. Yang ada pun Nabi palsu. Nabi Melayu, Rasul Melayu dan sebagainya. Tetapi kita juga bunuh Nabi daripada sudut mana? Membunuh sunnah Rasulullah. Membunuh pewaris Nabi SAW. Allah. Ini cuba kita tengok, tuan-tuan. Kita terap tak sunnah dalam keluarga kita. Yang Datuk duduk sibuk tiap minggu, tiap kali live, marilah masuk webinar, marilah masuk Anyung Husnul Khatimah punya Telegram. Untuk apa dia? Kita nak bimbing keluarga kita. Kalau mak ayah tak dapat membimbing diri mereka ke jalan yang Nabi suka, ke jalan yang Allah Ta'ala redha, bagaimana mereka nak
membimbing ahli keluarga mereka. Kalau kita dalam rumah telah membunuh sunnah, Datuk. Sunnah apa yang kita bunuh? Ini pun masalah juga bila sebut dia ada dua golongan pula, Datuk. Yang satu ni pula, mereka duk klaim diri mereka menegak sunnah sampai mereka membida'ahkan orang. Pun kita tidak mau. Yang kedua golongan yang meremehkan sunnah. Habis tak ada apa sunnah yang kita boleh buat. Salat berjemaah dalam musim PKP ni. Tak payah nak melalak, tak payah nak marah, tak payah nak bising, kita tak boleh pergi masjid. Hidupkan sunnah itu dulu di rumah. Abang, subuh kamu, zuhur kamu, asar kamu, maghrib kamu, isyak bapak. Alhamdulillah Ustaz, saya ni pula nak jadi tu imam Ustaz, baca tak wani kuat-kuat. Okey, abang, subuh kamu, zuhur asar bapak, jangan ambil. Maghrib adik, yang asar adik. Zuhur asar yang kecil. Yang tu aku punya turn. Sebab kita tak boleh nak baca kuat-kuat. Itu pun kita tidak boleh buat, kata tu. Apa dia sunnah lagi yang kita boleh buat? Tunjuk himpun keluarga. Tak bolehkah yang tu kita nak buat dalam keluarga kita? Hari ini, Datuk cuba tengok, Datuk Nang. Saya sebut apa nama sunnah kita ni dipotong, Datuk. Saya sebut yang tadi yang ketiga. Yang keempat, Datuk, antara perangai Bani Israel ni apa dia? Zalika bima asaw. Perbuatan maksiat yang melampaui batas. Hari ini benda tu dah masuk ke dalam dunia Melayu. Datuk, macam mana yang kata bisikan iblis tadi dia, Datuk, hari ini kita tengok anak muda-mudi kita. Yang saya katakan tadi, Datuk, zaman Datuk memesak lain, zaman saya memesak lain, zaman orang muda lain memesak lain, Datuk. Zaman kita paling jahat, Datuk, paling jahat lah. Dalam hidup Datuk ni, masa Datuk nakal dululah. Datuk rasa benda paling jahat, Datuk buat apa dia? Paling jahat, kita curi buah jambu rumah jiran sebelah. Paling jahat. Paling nakal dulu, Datuk, kita berenang, kita pergi kat sawah dulu, kat Pendang, Datuk. Saya ingat tadi, naik pokok Polima, terjun sini, timur sana, timur ayah duduk depan. Nyak sekali tengah belakang, balik rumah, duduk garu tak lega. Itu paling ketegak lah kita buat dulu, Datuk. Itu lah. Apa dia? Lastik burung, perembil ayam, itu yang kita buat. Hari ni, Datuk, cuba Datuk tengok. Datuk tak baca ke budak yang berusia, Datuk, hari ni kita tengok, berusia 10 tahun, dah pandai melakukan seks bebas. Hari ni yang saya paling terkejut lagi, Datuk, di Kuala Selangor lah. Kuala Selangor kan Selangor? Hak kawan tu rogol kambing dia tu. Yang tu lagi saya pening, Datuk. Rogol kambing. Jiran dengar kambing tu mengebek bunyi semacam lain. Pipi tengok dia duk rogol kambing. Yang ni lagi pelik, Datuk. Ni yang kita nak tinggal generasi yang akan datang ni, Datuk. Cuba kita tengok bagaimana Yahudi lempak mai. Dia letakkan ni media sosial yang kita guna hari ni. Saya pun terpaksa masuk TikTok. Masuk TikTok tak tahan daulat. Datuk, kalau Datuk malam ni saya nak tidur, kalau ada anak pada rumah, suruh dia buat kat Datuk satu TikTok. Datuk tengok kalau Datuk boleh duduk 3 hari dalam TikTok tu, Datuk istiqamah, keradasyan. Saya 3 hari masuk keluar dari Datuk. Tak. Tengok hari ni anak-anak muda Melayu Islam, khususnya wanita, yang hilang rasa malu. Pakai tudung, pakai baju ketat, pakai seluar ketat, duk menggelek, Datuk, duk tunjuk body dalam TikTok. Subhanallah. Hari ni Yahudi bagi umat Islam ni, aku siapkan media sosial kepada kamu. Aku bagi kepada kamu. Main TikTok, main media sosial. Lingkup, Datuk. Hari ni kita tengok kesibukan anak muda Melayu Islam terhadap apa hari ni? Terhadap bacaan Al-Quran, terhadap dengar hadis Nabi, terhadap majlis taklim, terhadap peringatan Rasulullah. Tidak ada. Sekurang-kurangnya saya nak minta kepada mak bapak yang tengok live malam ni, hidupkan taklim di rumah. Belilah kitab-kitab karangan ulama, terjemahan daripada kitab-kitab Arab. Baca di rumah, baca bagi anak dengar. Kalau satu hari satu hadis kita baca dekat anak-anak kita, Datuk, daripada kita mula baru ni, yang mula PKP ni, Datuk, sampai hari ni, dah hampir 60 hadis, 70 hadis kita boleh baca kat anak-anak kita. Sehari satu hadis. Subuh, wajib berjemaah. Bangun! Subuh. Habis belajar subuh, ayah nak baca satu hadis Nabi SAW, peringatan akhir zaman. Belilah karangan-karangan ulama. Tak ada! Kalau tak hati takut nak masuk dalam kedai-kedai kitab, takut. PDF kan banyak hari ni. Kamu buka Google, kamu type, kamu download je lah ni. Bukannya payah. Tak ada.
Habis tak ada. Mau tak hati sangat. Wajibkan anak-anak kita hari ini masuk tekan link Telegram Anjung Husnul Khatimah. Allah. Habis tak ada. Datuk tiap-tiap malam duduk cerita, tiap-tiap hari duduk peramal, haram mereka tak ambil tindakan. Dia mula nak main dah. Dia ni marah ni duduk. Dia mula nak cengih dah ni. Dia mula lah ni. Lama tak dapat main. Hari ni dapat dia mula nak cengih dah. Dia kata ustaz duduk lain dengan Datuk Azhari, kami tengok tertib bukan tertib saya. Orang kata. Tapi ni mula main dah. Kita tak tahu nak kata apa dah Datuk. Datuk kata masuk. Kita akan ada harian ayat Quran. Kita ada harian hadis Nabi. Kita ada harian kata-kata ulama. Baca. Hari ni tak mau hang masuk, kopi, masuk dalam WhatsApp grup keluarga. Baca kan ni satu hadis. Masuklah. Wajibkan keturunan kita, wajibkan klik link Anjung Husnul Khatimah. Ayah tak boleh nak didik, Tok Wan tak boleh nak ajar. Kalau yang tu pun kita tak boleh buat ni, macam mana Datuk? Cuba tengok Facebook anak-anak muda kita hari ni Datuk. Ni saya nak abang. Cuba kita tengok bagaimana dilekahkan dengan game. Saya biasa jumpa satu budak seteruk Datuk. Di Perak. Habis ceramah, ayah dia bawa pergi rumah. Tengok anak dia. Dia kata, Ustaz, jom kita masuk dalam bilik anak saya. Anak sulung saya. Masuk umur 18, seteruk. Duduk atas katil, tak boleh nak buat apa. Saya kata, ni seteruk daripada lahir. Dah, Ustaz, dah. Baru awal tahun itu. Ni cerita ni tahun lepas, Datuk Zabi. Saya kata, sebab apa seteruk apa? Duduk tengah semayang ke tak? Seteruk duduk tengah main game. Main game ni hari-hari Datuk. Dia duduk daripada pagi sampai malam. Malam sampai pagi esok ni, tidur 2-3 jam. Yang lain main game. Last sekali, ayah dia bangun nak solat subuh, kita tengok duduk terkulai atas kursi. Teruk duk main game. Tu tak cerita lagi yang mati atas jalan kerana motor. Sebab tu saya kata, hari ni Datuk, apa yang dibawa, hari ni kita cuba tengok lah Datuk nak, yang terlibat dengan game, yang terlibat dengan motor, yang terlibat dengan dadah, yang terlibat dengan arak. Ini benda yang musuh kita buat untuk lekakan. Anak-anak muda hari ini, Datuk, kalau kita tanya berapa ramai yang tercebur dalam bidang perniagaan. Beza, Datuk, kalau bangsa belah sana, saya sensorkan, kita tengok, Datuk, kalau kita pergi kedai hardware. Kita pergi kedai hardware. Anak dia dah umur 18, 19, 16, 15. Bapak ni dah bagi dah anak jaga kaunter. Kita pergi nak beli barang, you punya bapak mana? Cuaca, dia panggil pak dia mai. Ya, Ustaz. Ya, Datuk. Ni kita mau ambil barang ni. Okey. Ni, lepas ni kalau you mai, you cakap sama anak. Dia pun abang kat anak dia. Cincang. Dia kata apa kita pun tak tahu. Anak ni duk ambil order. Ambil order. 16, 17 tahun. Anak Melayu 16, 17 tahun mana? Game, motor. Tu kita tak cerita lagi kesedaran anak-anak muda terhadap kepentingan politik. Hari ini berapa ramai Datuk anak-anak muda yang fed up dengan politik? Kalau tak semua menipu, yalah menipu, tapi kita golongan muda kena terlibat, ambil tahu, kena ceburi diri dalam bidang politik. Untuk apa dia? Sebab negara ini akan diwariskan, akan ditinggal kepada kita. Kita nak meneruskan perjuangan. Ini yang Datuk perjuangkan dulu. Yang hari ini yang diperjuangkan. Ya, semua golongan-golongan politik ni hadut melalak dalam parlimen 2-3 hari ni. Yang kita tengok sampai next teruk. Kita buat hampir teruk. Kita tengok, Datuk. Sampai kita kata, pok ni mau aku koyak pisang seorang seketui bagi sengak legut. Allah, Datuk. Sampai kita tak tahu parlimen tu duduk di Palestin ke Israel ke Malaysia. Punya kalut. Negara perang pun parlimen tak kalut macam Malaysia, Datuk. Cakap dua patah Pak aturan mesyuarat. Cakap dua patah. Sampai kita tak ada nak cakap apa. Dia punya bising Allah Ta'ala senjata. Kita yang menyampah tengok kelaku gelagat ahli politik. Nah, minta maaf Datuk. Saya sendiri pun menyampah Datuk. Tetapi kalau kita fed up, kami golongan muda ni, siapa dia yang nak meneruskan perjuangan ini? Kalau dulu kita tengok pejuang-pejuang bangsa, sebab tu saya kata bangsa Melayu. Saya kata dekat ramai orang, jangan sebut tanah Melayu ini diberikan kemerdekaan oleh penjajah. Tidak! Kemerdekaan tanah Melayu Malaysia ini ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa pejuang-pejuang dulu. Ini bangsa yang hebat Melayu ini.
Kalau perjuangan mereka itu dengan derita, dengan air mata, dengan darah, dengan nyawa, dengan keringat mereka itu, siapa dia yang nak meneruskan perjuangan ini? Hari ini Datuk kita kira berapa ramai anak-anak Melayu Islam yang minat ke arah politik? Tidak ada. Makin menghakis, makin menghakis, makin menghakis. Sebab apa dia? Majoriti itu leka dengan macam-macam. Akhirnya Datuk, siapa dia yang nak meneruskan perjuangan negara ini? Siapa dia yang nak mempertahankan negara ini? Kita cerita tentang vaksin sudah ada tu. Hak Melayu ni macam-macam teori tu ada. Yang tu lah, yang ni lah. Kita pergi pusat vaksin tu. Yang banyak bangsa mana? Yang duk menunggu tua ni pun. Alah, tak ada dapat cucuk sama wala. Saya tengok tu. Hak Melayu macam-macam teori. Akhirnya yang kena jangkitan COVID yang mati ni majoriti Melayu. Yang hidup bangsa mana? Akhirnya macam mana? Ini yang kata hari ini tu. Dilekakan kita macam-macam. Hari ini kita banyak membaca berita palsu daripada membaca hadis. Kita banyak membaca cerita yang palsu daripada ayat Al-Quran. Adakah ini bangsa, ini golongan yang dikatakan qu anfusakum wa ahlikum nara? Yang kelima, yang terakhirnya Datuk, Bani Israel ini dibalak oleh Allah kerana pada wa kanu ya'tadun, perbuatan mereka yang sangat melampaui batas. Yang keempat, zalika bima asaw. Maksiat yang berlalu batas. Sampai yang hak dikatakan mungkar, yang mungkar dikatakan ma'ruf. Yang kelima, perbuatan mereka melampaui batas. Ini 5 sifat yang saya minta untuk diri saya. Yang saya minta untuk ahli keluarga kita. Bebaskan daripada sifat-sifat tersebut. Agar kita menjadi golongan zuriat yang saleh. Zuriat yang terbaik. Ibu bapa yang mencorakkan anaknya kepada arah Islam, arah iman. Bukan Yahudi, Nasrani dan Majusi. InsyaAllah kita jumpa daripada pusingan terakhir sebelum kita tutup nanti. Wallahualam. InsyaAllah. Tuan-tuan, tengok tuan-tuan ya. Macam mana Ustaz mengulas tentang bangsa yang pernah dikutuk, kaum yang pernah dikutuk, Bani Israel, tuan-tuan dan puan. Dan tuan-tuan, cuba tuan-tuan fikirkan. Ada tak elemen-elemen itu dalam masyarakat kita? Ada. Ada tak elemen itu pada anak-anak kita? Ada. Ada tak elemen itu pada kita sebagai ibu dan ayah? Ada. Ada tak elemen itu dalam generasi-generasi pengganti kita yang akan datang? Ada. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan? Macam mana? Macam mana tuan-tuan? Inilah tuan-tuan dan puan, kita kena pecahkan masalah ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya harap sangat tuan-tuan dan puan. Saya harap sangat. Tuan-tuan tuan-tuan tengok ya program-program yang kita jalankan dah 1 tahun 7 bulan 8 bulan, setahun 8 bulan dah tuan-tuan dan puan. Setiap malam, setiap pagi, kecuali hari Senin, hari Selasa pun sudah ada program tuan-tuan. Kuliah duhanya, kuliah terisi penuh. Bila tuan-tuan dan puan keluarga Sakinah yang kita bantu keluarga-keluarga ni mengadakan program-program bersama-samanya, hampir hari-hari tuan-tuan. Pagi, petang, siang dan malam kita ada program. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah percuma aja tuan-tuan, percuma tuan-tuan dan puan. Inilah dia dakwah tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan doakan tuan-tuan. Kami di Yayasan Sabah ni ikhlas, jujur. Apa yang kami lakukan semata-mata kerana untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya hidupku wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya nak bagi sikit acknowledgement kepada teman-teman ni, ramai nanti. Kak Yah Jerang, Rohaya Amisha, kemudian tu Nur Baharin, Hamidah Ismail ni memanglah Masya Allah, Azrin bin Husin, kemudian tu Umur Fatihah, kemudian tu Nur Hayati, memanglah ini kita punya tonggak-tonggak kita ni. Roya Amisha, kemudian tu kita ada Maznah Ramli, kita ada Azrin bin Husin, kita ada Arif Raqib Hasan, kita ada Abdul Wahab, kita ada Sohai Nizam Zam, kita ada Nur Aini Khani, masa dah lama ni nama yang saya ingat daripada awal-awal ni. Kemudian tu kita ada alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Zarina Adam, kita ada kemudian tu Maya Ka, kita ada ini semua orang-orang yang Zarina Adam, kemudian kita tuan-tuan dan puan, kita ada lagi insya-Allah teman-teman yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Kita ucapkan terima kasih kepada mereka. Ramai tuan-tuan. Kita Syakirah Yaman. Insya-Allah kita ada
lagi awal dolah. Kita awal dolah. Salam Ustaz dengan Datuk Gombak Utara jelas. Jelas dia kata. Alhamdulillah. Tuan-tuan bagi tahu tuan-tuan. Yang tak jelas tuan-tuan bagi tahu insya-Allah. Kemudian tu kita ada lagi Berfatihah Azrin bin Husin. Kita ada Nas Johorian. Masya-Allah kita ada kemudian tu teman-teman yang saya muliakan sekalian insya-Allah mudah-mudahan nama-nama ni yang saya sebutkan ini tuan-tuan, inilah orang-orang yang daripada awal-awal sebagian besarnya kita ada Sabri Musa, kita ada teman-teman semuanya positif. Semuanya positif tuan-tuan umur Fatihah ni. Kemudian tu kita ada insya-Allah kita ada Sumiah Ali, kita ada Sumiah Ali, kita ada Nizam Jijut, Ustaz Jijut, Rohaya Amisha, Rusina Ina, kita ada Matki. Alhamdulillah mantap sekali pencerahan Ustaz. Dia kata mantap pencerahan Ustaz. Masya-Allah. Umi Fatihah, kemudian tu Firas Uwais, salam jelas Ustaz dari Penang, jelas, sangat jelas. Bukit Matajam jelas Ustaz, jelas alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan ini adalah di antaranya terlalu banyak. Jadi kita pun tak bolehlah baca satu persatu tuan-tuan dan puan. Okey para penonton yang hormati sekalian saya nak ulang sekali lagi tuan-tuan sijil wakaf kita, sijil wakaf tunai, tolonglah tuan-tuan insya-Allah tuan-tuan ambil sijil wakaf tunai ini dengan sendirinya tuan-tuan adalah menjadi orang-orang yang sama-sama tuan-tuan. Nama tuan-tuan akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan dan puan Jadi insya-Allah kita punya sijil wakaf dapatkan. Kemudian itu kita punya webinar yang kedua pada 28 bulan 8 percuma tuan-tuan. Tajuk webinar yang kedua ialah Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan, kalau ada teman-teman yang tak nak hadir, tak nak ikut bersama-sama, saya tak tahulah macam mana kita nak mati tuan-tuan. Setengah daripada kita tak dapat gambaran nak mati. Setengah kita tak tahu dia sakaratul maut. Setengah kita tak tahu dia nazak. Setengah kita tak tahu dia talqin. Setengah kita tak tahu tuan-tuan, tak tahu. Kita tak tahu tuan-tuan. Saya dah terlalu banyaklah tuan-tuan bertemu dengan teman-teman sampai tak tahu tuan-tuan kalimah syahadah itu pun tak, kalimah thayyibah tak tahu, kalimah syahadah pun tak tahu juga tuan-tuan dan puan. Inilah benda-bendanya yang saya fikir yang Ustaz sebutkan tadi tuan-tuan dan puan salah satu daripadanya perkara yang kita sebagian bukan semua pada penonton yang saya tidak generalize. I'm not generalizing everybody, no. Tetapi dalam pengalaman saya mengendalikan summer camp, smart learning, dengan program korporat dan sebagainya, inilah saya dapati tuan-tuan. Yang dalam 2 minggu yang lepas, 3 minggu yang lepas, seorang pendakwah yang agak terkemuka di Malaysia mengatakan tuan-tuan lebih 80%, tuan-tuan, lebih 80% tidak menunaikan sembahyang, mencuai-cuaikan solat di Malaysia ni, orang Melayu, orang Islam di Malaysia. Ada teman-teman mengatakan bukan 80, mungkin 90%, mungkin 95%, tuan-tuan dan puan. Jadi inilah yang kita nak bincangkan. Kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya harap tuan-tuan yang Ustaz sebutkan tadi, kita punya Telegram tuan-tuan, tolonglah tuan-tuan masuk. Saya bukan ada percuma, bukan ada bayar duit apa-apa tuan-tuan. Saya bukan dapat apa-apa, tak ada. Saya hanya dapat insya-Allah tuan-tuan, saya dapat redha Allah, kasih Allah, sayang Allah. Semoga ini menjadi jembatan untuk saya bersama isteri, bersama anak-anak, bersama jiran, bersama teman-teman seluruhnya, bersama semuanya tentang anjung Husnul Khatimah, Yayasan Sabah ini berbondong-bondong memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang kita harapkan tuan-tuan dan puan. Kemudian yang jangan lupa tuan-tuan dan puan kita punya Telegram. Ustaz pun menyebutkan Telegram tadi tuan-tuan Tuan-tuan tengok hari ni tuan-tuan tengok. Ustaz, saya nak sebutkan satu hadis, satu hadis Ustaz. Apa hadis hari ni Ustaz? Hadis hari ini peristiwa dalam Isra dan Mi'raj Ustaz. Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan ditandatangi oleh Jibril. Jibril bersama dengan Nabi dalam Isra Mi'raj itu. Ada malaikat tuan-tuan, bertemu dengan malaikat tak ada 1,000 tangan. 1,000 tangan tu, tiap tangan tu ada 1,000,000 jari, 1,000 jari, 1,000 jari, 1,000 jari, 1,000,000 jari. Malaikat tu tuan-tuan dan puan. Apa kerja malaikat ni? Kerja malaikat ni mengira titik-titik hujan tuan-tuan. Mengira titik-titik hujan yang tumpah ke bumi sejak daripada zaman Adam sampailah khatamin nabiyyin Nabi Muhammad. Dikira satu persatu. Yang tumpah ke laut berapa, yang tumpah ke gunung berapa, yang jatuh ke bukit berapa, yang jatuh ke sawah berapa, semua jadi dikira oleh malaikat. Tuan-tuan dan puan, tapi malaikat tu kata, aku ada satu benda yang aku tak boleh kira.
Dalam hadis tu tuan-tuan, aku satu benda aku tak boleh kira. Apa dia aku tak boleh kira? Aku tak boleh kira pahala yang diberi kepada mereka yang mengucap selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh dikira tuan-tuan. Ucapan selawat dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai malaikat tak boleh kira tuan-tuan dan puan. Tak boleh kira. Ganjaran Allah Subhanahu wa taala dia tak boleh kira tuan-tuan dan puan. Jadi inilah tuan-tuan dan puan, anak-anak kita perlu tahu. Kita perlu tahu, sahabat-sahabat. Ini dalam Telegram. Ini dalam Telegram tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan tak pernah baca, tak pernah dengar, dalam Telegram ni ada tuan-tuan. Renungkan. Tuan-tuan dapat buka macam Ustaz katakan, habis kuliah, habis subuh, habis asar dan sebagainya, maghrib, bagi saya maghrib dengan subuh lah. Di rumah saya ni maghrib dengan subuh. Yang nak buka hadis ni, sepotong 2 potong hadis. Tuan-tuan bacakan hadis ni tuan-tuan. Meleleh air mata. Saya baca tadi tuan-tuan meleleh air mata tuan-tuan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebab itu mulut kita masih kaku lagi. Anak-anak kita sebahagiannya tak boleh berselawat tuan-tuan. Suruh anak tuan-tuan berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Betul-betul sebut tuan-tuan dan puan. Tak boleh. Tak boleh. Kadang-kadang telo-telo sikit sebutnya. Tak betul caranya. Dia punya makhraj tak betul sebutnya. Tuan-tuan dan puan yang betul. Okey Ustaz, yang terakhir sekali agaknya apa yang kita nak tinggalkan Ustaz ya. Ini malam ni yang kita nak cerita qu anfusakum wa ahlikum nara ni. Kita nak tinggalkan. Ustaz dah sebutkan panjang lebar tuan-tuan. Inilah masalah besarnya. Generasi pengganti yang akan datang ni, Hasan Ali ni hidup mungkin dalam setahun 2 tahun lagi tuan-tuan. Generasi pengganti ni adakah lebih baik daripada saya? Kalau saya tengok keadaan profiling, dia profiling, I think saya tak tahulah sama dia lebih baik daripada ayah dia, daripada mak dia dan sebagainya. Kalau misalnya dia tidak lebih baik daripada mak dan ayahnya, tuan-tuan 20 tahun akan datang, tuan-tuan bayangkan what is going to happen, what sort of picture is going to be painted on our children tuan-tuan. Apa nak jadi dengan anak-anak kita ni? Di mana agama tuan-tuan? Di mana agama pada masa itu? Ustaz, tuan-tuan Ustaz sikit rakamkan Ustaz. Macam mana 20-30 tahun akan datang profil agama di kalangan masyarakat Islam, masyarakat Melayu, Malaysia Islam terutamanya di kalangan umat Muhammad di Malaysia ni. Macam mana Ustaz? Sila Ustaz. Baik, terima kasih Datuk. Mungkin ini pusingan yang terakhir. Kita dah bicara banyak dah Datuk untuk menyelamatkan diri kita, untuk menyelamatkan ahli keluarga kita daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di penghujung ni Datuk, bila kita sebut tentang selamatkan diri dan ahli keluarga daripada api neraka, Rasulullah itu dia hebat. Dia bukan sekadar mencerita, memberi contoh, dan dia juga menjadi contoh. Ini hebat Rasulullah. Kita tak hebat Datuk. Ustaz Usam, Datuk Asadi mungkin mampu memberi contoh, tetapi tidak semua benda kita mampu menjadi contoh. Tapi Rasulullah, dia membina akhlak dengan akhlak, memberi contoh dan menjadi contoh. Ini generasi yang kita nak lahirkan, yang Datuk kata kebimbangan kita melihat generasi 20, 30 tahun, 40 tahun akan datang. Kalau hari ini punya generasi kita tengok di depan mata Datuk, kalau tengok generasi 20, 21 dengan generasi tahun 1957 dulu, jauh beza Datuk. Kalau 57 punya tahun 57 punya bagus generasi macam tu, hari ini celaru Datuk, bagaimana 20 tahun, 30 tahun akan datang. Jadi kita kena selamatkan. Jadi antara amalannya Datuk untuk menyelamatkan kita daripada api neraka Allah ini, saya bagi 2 ya Datuk. Saya nak bagi 2 ya malam ni pasal kita pun dah sejam 18 minit dah Datuk. Sejam 18 minit dah kita bersama ni. Saya nak bagi kepada tuan-tuan, didiklah anak-anak macam Nabi ajak tadi. Kalau kita nak melihat anak kita terbaik nanti, saya nak minta antaranya 2 amalan untuk menyelamatkan kita daripada neraka. Yang pertama, berbaktilah kepada ibu dan bapa. Berbaktilah kepada ibu dan bapa. Hari ini kalau tuan-tuan melihat, tuan-tuan nak ingat, aku nanti 20 tahun akan datang aku tua. Macam saya Datuk, lah umur 31, 20 tahun lagi 51, panjang umur 40 tahun lagi hidup. Saya nak anak saya berbakti kepada saya. Hari ini saya kena berbakti kepada mak dan ayah saya. Yang pertama. Yang kedua, saya kena didik anak saya. Saya berbakti kepada anak-anak untuk anak berbakti kepada saya pula. Ini yang disebut oleh Sayyidina Ali. Kalau kamu nak anak kamu berbakti kepada kamu, kamu kena berbakti kepada anak-anak dulu. Macam mana nak berbakti kepada anak-anak? Orang tanya, Ustaz, nak jadi hamba kepada anak-anak ke? Tidak. Berbakti kepada anak-anak itu apa dia? Yang pertama, ajarlah mereka itu dengan agama. Yang kedua,
Letakkanlah dalam diri mereka kecintaan kepada Allah dan Rasul. Itu dia berbakti pada anak. Yang pertama, didik anak-anak dengan agama. Yang kedua, semaikanlah kecintaan dalam diri anak-anak itu terhadap Allah dan Rasul. Ini yang pertama. Yang kedua, Datuk, banyakkan berdoa untuk kita selamatkan daripada api neraka. Yang ketiga, Datuk, banyakkan bersedekah. Nabi sendiri kata, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutkanlah neraka. Nabi suruh kita takutkan neraka. Walaupun kamu hanya bersedekah sebelah buah tamar. Apa nilai? Allah. Sebiji kurma apa nilai, Datuk? Kalau sebiji kurma tak ada nilai, apatah lagi sebelah. Nabi tak kata, sedekahlah kamu walaupun 10,000. Tidak. Nabi kata paling tidak ada. Padamkan api neraka itu dengan apa dia? Sebelah buah kurma. Kita pergi ke Madinah, Datuk, turun pergi ke ladang kurma. Halal, 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 halal. Mau tekan anak kedaras biji dua. Halal, halal. Tapi yang kata bangsa Melayu ni bukan biji dua. Secekak dia pergi ambil, Datuk. Ada kawan tu dia pergi ambil secekak. Dia main bola bersih. Dia pergi ambil lah. Halal, halal, cekak. Kurma ajwa tu duduk secekak. 2 kilo dia boleh sapu itu, Datuk. Esok dia naik beg orang lain pula. 1 kilo dia buat balik. Alhamdulillah, jimat dia kata. Halal, halal. Takkan anak kedarah sebiji dua makan lah. Nabi tak kata sebiji kurma. Sebelah. Untuk memadamkan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan. Di dalam skrin tuan-tuan ada tu. Line kuning tu, tuan-tuan. Dia ada kepala rimau. Dia ada huruf. Dia ada nombor. Itulah ruang untuk memadamkan api neraka Allah. Istiqamahlah saya minta, tuan-tuan. Kalau kita takut generasi akan datang ni, tuan-tuan. Soalan, Datuk, saya rasa saya tak jawab. Semua orang boleh jawab, Datuk. Macam mana pandangan kita 20-30 tahun generasi akan datang? Kita boleh jawab dah, Datuk. Hari ini kita tengok generasi kita hari ini macam mana 20 tahun. Kita kena siapkan tempat-tempat untuk melahirkan pejuang Islam masa depan. Melahirkan anak-anak soleh di masa depan. Melahirkan pejuang agama di masa depan. Antaranya Anjung Husnul Khatimah. Antaranya komplek ni, tuan-tuan, yang kita nak bangun. Mainlah, tuan-tuan, saya nak ajak diri saya. Tuan-tuan, pepatah Arab mengatakan kain kafan tidak ada pokok. Tuan-tuan dengar kalimah tu malam ni. Pepatah Arab kata kain kafan tidak berpokok. Maknanya apa, tuan-tuan? Apa pun kita tidak bawa, melainkan amal soleh yang kita bawa. Amal soleh bukan simpanan pokok. Baju kita hari ni ada pokok. Saya jubah saya kiri kanan ada pokok, atas pun ada pokok. Tapi kain kafan tidak berpokok, tuan-tuan. Kena ingat, kain kafan tidak berpokok. Padamlah api neraka itu dengan sedekah. Selamatkanlah arwah ibu kita dalam kubur dengan bersedekah. Letakkanlah sumbangan. Datuk, hari ini saya wakaf RM20, Datuk, untuk Anjung Husnul Khatimah. Niat untuk mak saya. Niat untuk ayah saya. Untuk diri saya. Untuk isteri saya. Untuk anak-anak saya. Selamatkanlah diri kita dan ahli keluarga kita daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, Datuk, saya tengok hari ini banyak lagi yang tak puas hati, Datuk. Banyak lagi yang duk komen-komen yang tak puas hati, Datuk. Subhanallah. Saya rasa insya-Allah pada minggu depan kita akan bersiaran dengan lagi banyak. Dan juga, Datuk, untuk slot hari Rabu malam Khamis ni, kita juga mengalu-alukanlah, Datuk. Nah, kalau kawan-kawan kita ni nak mencadangkan apa tajuk yang minta kita bicarakan. Betul. Sila. Kita mengalukan. Kadang-kadang tuan-tuan nak apa, tapi bagi tajuk yang kita tak mau nak bercakaran dengan orang lah. Tajuk yang nak membimbing kita ke syurga Allah. Saya tak mau duk bicara lah tentang apa air sinar ke, air gelap ke, apa yang tu bagi orang lain cakap. Kita nak cerita, nak mati dalam keadaan husnul khatimah, nak balik bertemu dengan Allah dengan jalan yang selamat. Dan juga, Datuk, saya juga mengalukanlah kalau boleh, ada mungkin lepas, kadang-kadang saya tengok tadi kita nampak ada soalan-soalan yang duk jalan, tapi kita tak boleh nak baca, Datuk. Mungkin kalau mereka boleh DM ataupun PM kepada Datuk, pada saya, soalan yang kita minggu depan di hujung tu kita mungkin baca 1-2 soalan untuk kita jawab bersama. Bukan kita reti semua, tapi kita meraihkan. Dan juga tadi saya ada screenshot masa Datuk baca hadis tadi ni, satu rakan kita dia bagi satu pantun, Datuk. Nur Hayati Osman. Pantun dia saya tengok-tengok cantik, saya screenshot. Pergi berlayar dengan perahu, ketemu hiu beranak satu. Hanya sahabat-sahabat teman baikku. Semoga kita semua tetap bersatu. Subhanallah. Hebat juga followers kita, follow Datuk ni, hebat-hebat juga ni. Jadi insya-Allah kita dah bersiaran hampir sejam 23 minit. Mudah-mudahan apa yang kita ungkap
apa yang kita sebut, Datuk, teringat saya satu hadis bila Datuk cerita tentang Isra Mi'raj. Nabi SAW cerita tentang syurga dan neraka dalam peristiwa itu. Ittala'tu fil jannah. Aku tengok dalam syurga masa perjalanan Isra dan Mi'raj. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Ramai di dalam syurga itu di kalangan orang miskin. Apa dia makna orang miskin ni, Datuk? Yang pertama, orang miskin lah. Secara zahir hadis itu, orang miskin, orang yang susah, dia tidak banyak untuk menjawab tentang harta benda dia. Yang kedua, kata ulama, orang miskin itu apa dia? Orang yang tidak takut miskin untuk bersedekah. Dia nak bersedekah, dia tak takut miskin. Ini orang yang ramai dalam syurga, Datuk. Bukan nanti kita miskin. Maksud satu, orang miskin lah, dia tak banyak tanggungjawab tentang harta. Tetapi ulama kata maksud yang lain, orang yang tidak takut miskin untuk bersedekah. Sebab kita ni dia main ni, Datuk, dia main takut apa dia? Takut miskin untuk bersedekah. Tapi orang yang tidak takut miskin untuk bersedekah, berakal, ini akan masuk dalam syurga. Fara'aitu ittala'tu fin nar. Aku tengok pula dalam neraka. Fara'aitu aktsara ahliha nisa. Ramai pula dalam neraka ni golongan wanita. Bukan ni orang perempuan yang duk marah pula pasal banyak yang penonton kita, viewers kita orang perempuan. Kenapa mereka banyak dalam neraka? Kerana mereka ini banyak mengikut nafsu mereka daripada iman mereka. Mereka tidak membimbing diri mereka mengikut iman, tapi mereka membimbing diri mereka mengikut nafsu mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita golongan yang selamat daripada bakaran api neraka Allah dan yang dimasukkan ke dalam syurga Allah. Bila penonton kita bagi satu pantun, masa Datuk cakap tadi, saya sempat karang pantun bodoh saya, Datuk. Sebagai penutup malam ni, keluar rumah, jumpa Haji Mustafa, diajak pergi ke Pekan Rabu. Setiap masa kita berjumpa, setiap malam hari Rabu. InsyaAllah kita jumpa. Jadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita semua. Ambillah amalan, banyakkan berdoa, berbaktilah kepada ibu bapa. Dan saya nak minta 9 hari bulan 10 webinar kita tu, khidmat ibu bapa sehingga akhir hayat tu, masuklah untuk kita jadi golongan yang selamat daripada api neraka. Dan yang ketiga, banyakkan bersedekah. Wallahu a'lam. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, malam ini antara yang paling ramai lah kita punya apa dia kata orang, dia punya direct viewers ya. Viewers yang menyaksikannya antara yang tertinggi yang pernah kita dapati. Bukan senang tuan-tuan dan puan ya. Program-program lain TikTok tu tuan-tuan ratus-ratus ribu tuan-tuan. Program agama ni saya tengok tuan-tuan, nampaknya tuan-tuan sambutannya macam itulah tuan-tuan, stagnan macam itu. Adalah masanya kalau macam ustaz tu nampaknya lambung-lambung sikit, dia naik tinggi macam itu. Tapi inilah tuan-tuan, tu kisah itu. Kisahnya diri kita tuan-tuan. Kisahnya kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu untuk bertemu dengan Allah, amal untuk bertemu dengan Allah, sedekah untuk bertemu dengan Allah, Quran untuk bertemu dengan Allah, sembahyang untuk bertemu dengan Allah. Itu sajalah tuan-tuan dan puan. Jadi kita insya-Allah kita di Yayasan Sabah ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah kalau dapat tuan-tuan mencarilah bersama-sama dengan kita tuan-tuan dan puan, insya-Allah mendirikan komplek Anjung Surah Khatimah. Jangan lupa tuan-tuan, seperti pintas lalu kita punya sijil wakaf tunai, sijil wakaf tunai kita dapatkan tuan-tuan dapatkan insya-Allah. Jangan lupa kita punya webinar tuan-tuan, webinar yang akan datang ni pada 28 hari bulan 8 tuan-tuan puan. Percuma tuan-tuan, tajuknya Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Jangan lupa juga kita punya Telegram tuan-tuan, download malam ni juga download tuan-tuan. Downloadkan tuan-tuan dan puan aplikasi yang namanya Telegram, kemudian pergilah kepada Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan akan dengar nanti, tuan-tuan akan jumpa hadis yang saya sebutkan tadi tuan-tuan. Sampai tak boleh dikira bila kita menyebut selawat atas Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malaikat tak boleh kira ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran kepada kita, dan istiqamah kepada teman-teman yang bersama-sama dengan kita ni. Kita sanjung tinggi lah tuan-tuan. Sangat-sangat kita hormati teman-teman yang bersama dengan kita. Yang tidak bersama dengan kita pun kita harap satu hari nanti mereka akan bersama dengan kita tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Mudah-mudahan ada baiknya. Terima kasih yang tak terhingga kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Usam, Datuk Badarudin. Terima kasih kepada para penonton, terima kasih kepada teman-teman, terima kasih kepada top fan kita, dan terima kasih kepada semua. Jumpa lagi minggu depan tuan-tuan. Besok jangan lupa, besok pagi tuan-tuan, besok pagi pukul 7 saya bersama dengan Ustaz Nazri, Ustaz Muhammad Nazri Abbas. Muhammad Nazri Abbas ni tuan-tuan hebat tuan-tuan, hebat. Dia dah keluar 2 kali bersama dengan keluarganya, 4 orang anak bersama dengan isterinya, bersama dengan dia tuan-tuan. Cerita macam mana dia didik anak-anak, macam mana didik anak tuan-tuan. Masya-Allah, hebat tuan-tuan dan puan, hebat.
Ustaz Muhammad Azri dengan isterinya juga seorang ustazah kelulusan daripada Jordan, tuan-tuan. Isterinya Ustazah Nadia, anaknya ada 4 orang, tuan-tuan. Besok Ustaz Nazri bersama dengan kita pukul 7 malam, tuan-tuan, malam ini, tuan-tuan, atas permintaan ramai, kita ada besok Dr. Izwan Yusof daripada JAKIM, yang pakar dalam kaunseling, pakar dalam psikologi, pakar dalam kaunseling, dan juga seorang lagi Ustazah Muzayyana Hamdullah. Ustaz Muzayyana Hamdullah bersama dengan kita dalam webinar 1. Tuan-tuan ingat webinar 1 dulu, isteriku Ketua Bidadari Syurga, saya dengan Ustazah Muzayyana. Ustazah Muzayyana, tuan-tuan dan puan, boleh dikatakan personality TV, personality radio, penulis buku, pendakwah, tuan-tuan, aktivis agama. Masya Allah, tuan-tuan. Besok kita berjumpa dengan Ustazah Muzayyana. Malam besok pukul 9.15 dan pagi besok pukul 7 kita berjumpa dengan Ustaz Nazri Abbas, insya-Allah. Cukup setakat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.